Assalamualaikum. Jom belajar buat live worksheet. Saya akan mula menunjuk cara untuk membuat live worksheet dengan aktiviti mengisi tempat kosong. Live worksheet ini sangat bagus di mana apabila murid selesai menjawab, murid akan dapat melihat markah yang diperolehi secara automatik. Di paparan ini, cikgu klik kepada Teachers Access. Kepada yang belum ada akaun, kita kena register terlebih dahulu. Jadi memerlukan kita untuk mengisilah beberapa information. Paparan ini, thanks for your registration, bermakna kita telah register. Kemudian untuk activate account, kita perlu activate di email account dulu. Jadi kita pergi kepada email, email yang mana kita beri tadi. Kemudian kita pergi kepada email. Tekan di sini, kemudian kita hanya tekan sahaja link yang diberi. Sekarang kita telah pun activate account live worksheet. Setelah kita activate setelah kita activate live worksheet, kita tekan dekat Teachers Access. Kemudian kita masukkan email kita, guna email pun tak apa, dan juga password. Setelah kita masukkan email dan password tadi, kita terus tekan kepada nama kita. Kita dah nampak nama kita kat atas ni tadi. Kemudian kita terus tekan kepada My Worksheet. Jadi ini paparan kita. Kita dah boleh mula untuk membina soalan. Di paparan ini, kita nak upload worksheet. Step pertama, upload your worksheet. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, kita tak boleh nak edit kita punya worksheet di dalam live worksheet ni. Jadi maksudnya kita kena sediakan terlebih dahulu worksheet kita di dalam laptop. Contohnya kita dah buat terlebih dahulu aktiviti ataupun latihan dalam laptop kita. Seperti yang saya dah buat ni, saya cuma copy paste sahaja yang dalam buku teks. Jadi kalau cikgu-cikgu nak nampak lebih kemas, cikgu boleh type lah. Ada sikit je ni, cuma saya cut snipping, saya guna snipping tool tu, saya cut dan copy di sini. Kalau kita lihat, untuk kita upload worksheet, kita tak boleh, file kita tak boleh dalam bentuk Microsoft Word. Dalam live worksheet hanya menerima dalam file dalam bentuk PDF, JPG ataupun PNG. Ini bermakna kita hanya boleh upload dalam bentuk PDF ataupun image sahaja. Di dalam lembaran kerja kita, bagaimana kita nak save dalam bentuk PDF, yang asalnya adalah dalam bentuk Microsoft Word. So nak save dalam bentuk PDF, kita klik kepada File, Save As. Jadi terpulang kalau nak save kat desktop tu pun tak apa. Sebelum save tu, pastikan di bahagian ini bukan Word document. Kita kena cari PDF. Sebab nak save dalam bentuk format PDF. Kemudian kita tekan save. Sekarang lembaran kerja kita telah pun berada dalam bentuk PDF. Kita cari balik dekat desktop tadi. Kemudian dia pun telah berada dalam bentuk PDF.
Jadi maksudnya semua worksheet ataupun lembaran kerja yang ingin kita upload di dalam live worksheet, kita kena sediakan terlebih dahulu. Okey, kita dah sedia dah, kemudian kita tukarkan fail tadi ke bentuk PDF. Okey, jadi setelah selesai kita tukar dalam bentuk PDF, barulah kita boleh upload dalam live worksheet. Okey, di paparan live worksheet, kita klik dekat choose file. Jadi kita cari di mana kita simpan file tadi. Tadi saya simpan di desktop desktop. Cari semula ni textbook page 19 ni. Okey, so sekarang dia telah pun masuk dalam live worksheet. Kemudian kita klik pada upload. Setelah upload, dia akan keluar paparan seperti ini. Jadi maksudnya lembaran kerja kita ataupun worksheet kita tadi telah pun kita upload dekat dalam live worksheet. Jadi dia akan keluar dalam bentuk sebegini. Okey, apabila di paparan ini, tugas kita adalah kita perlu menyediakan lembaran kerja ini agar murid dia hanya tarik jawapan masuk kepada tempat kosong. Okey. Bagaimana cara kita nak buat? Okey, konsep yang kita gunakan sekarang isi tempat kosong ini adalah kita panggil sebagai konsep drag and drop. Maksudnya murid akan mengambil jawapan, tarik dan masuk ke dalam tempat kosong. Paparan ini kita perlu buat kotak dekat jawapan. Jawapan pertama. Jadi dekat sini kita klik ataupun kita klik dan type drag titik bertindih. Kita tengok yang ini adalah untuk jawapan nombor 2. Kemudian kita typekan nombor 2. Okey, seterusnya kita pergi dekat soalan nombor 2 sebab sini jawapan ni adalah untuk jawapan nombor 2. Kita pergi kepada ayat yang kedua ni, kita buat kotak juga. Okey. Okey, kemudian kita klik dan kita type drop titik bertindih 2. Seterusnya kita lihat untuk jawapan nombor 2. Okey, sama juga konsep dia tadi, drag and drop. Okey, jadi kita klik, kita buat kotak, kita klik dan kita typekan drag. Okey, dan kita lihat confidence ni ataupun pilihan jawapan ni adalah untuk soalan nombor berapa. Okey, soalan nombor 5, kemudian kita typekan nombor 5. Okey. Kemudian di bahagian jawapan, kita buat juga kotak. Okey, kita klik dalam kotak, kita buat drop. Okey, dan ini. Okey, jadi nanti murid akan tarik kotak ni terus kepada ayat nombor 5. Inilah kita katakan konsep drag and drop. Sama juga kita ulang cara yang sama untuk soalan seterusnya. Honesty, kita buat kotak, kita klik, drag, titik bertindih, dan honesty adalah untuk jawapan untuk soalan nombor 6. Jawapan nombor 6, kemudian kita tuliskan nombornya, dan kita jawapan juga kita buat kotak, klik dan kita type kataan drop tenang. Kita ulang cara yang sama untuk soalan seterusnya. Kesimpulannya, untuk pilihan jawapan kita type drag. Okey, untuk kotak jawapan kita typekan drop. Setelah selesai, kita buat drag and drop. Kemudian kita tekan dekat button preview. Okey, apabila tekan button preview, kita dapat lihat paparan kita dan kita boleh cuba. Okey, apabila kita telah tekan preview tadi, button preview tadi jadi di sini worksheet preview, jadi kita boleh cuba dahulu sebelum kita upload kepada di dalam Google Classroom ataupun memberi link kepada murid. Okey, jadi kita boleh cuba. Ini adalah untuk nombor 2. Okey, kita boleh cuba dulu.
Okay, kemudian scroll ke bawah dan kita boleh tekan finish. Okay, kita scroll kembali ke atas dan terus markah kita dapat lihat markah kita. Jadi inilah yang akan murid buat dan markah akan secara automatik. Murid akan dapat tahu markah secara automatik. Okey, sekiranya kita dah berpuas hati dengan apa yang kita buat, kita dah cuba, dah test drive tadi, kita dah berpuas hati dengan apa yang kita buat, kita tekan save. Okey, di paparan ini dia akan bagi kita dua pilihan lah. Sama ada kita nak share dengan cikgu-cikgu lain ataupun kita nak keep sebagai kita punya sendiri. Okey, jadi selalunya saya akan tekan share lah. Jadi kita boleh sama-sama kongsi dengan cikgu-cikgu lain. Okay, di paparan ini kita bolehlah isi segala informasi yang diperlukan. Okay, title, saya akan buat English. English, year 6, language, ada bahasa Inggeris, kita pilih English. School subject English. Okay, grade tahun 6, so saya akan buat year 6. Okay, kemudian kita boleh isi each. Okay, each from year 4 to year pada jam 4 sampai jam 6. Okay, description English year 6. Okay, kemudian kita klik button save. Okay, di paparan ini kita telah pun mendapat link untuk live worksheet kita. Okay, this is the link to your live worksheet. Okay, jadi link inilah kita dapat berikan di mana-mana medium kepada anak murid kita, sama ada melalui WhatsApp, melalui Telegram, Google Classroom, ataupun saya selalu saya sedang membuat Google Meet. Jadi saya copy, okay, saya terus pergi kepada copy kepada chat box anak murid. Okay, jadi anak murid kita akan tekan kepada link yang diberi, terus dia akan pergi kepada live worksheet dan boleh menjawab soalan kita tadi. Okey, apabila kita ingin memberi link tersebut kepada anak murid kita ketika Google Meet, kita hanya type live worksheet. Okey, kemudian dia membawa kita kepada paparan ini, pilih liveworksheet.com. Kemudian dekat Teachers Access ni, kita masukkan semula kita punya email. Okey, password. Okey, enter. Dan kita cari my worksheet. Okey, jadi di sini kita dapat lihat worksheet yang telah kita sediakan sebelum kita membuat GM. Okey, jadi inilah worksheet atau lembaran kerja yang kita telah sediakan. Kita copy link dan boleh kita berikan kepada anak murid kita ketika kita sedang menjalankan Google Meet. Okey, itu sahaja.